Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin maknanya bantuan penjelasan yang sangat jelas, yang nyata tentang hukum fiqh, pelajaran fiqh yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga huraian para ulama. Jadi kitab kita ni mudah. Dia sebut masalah, dia bawa hadis ataupun ayat Quran, lepas tu huraian ulama habis. Dia panggil tak sudut cakap banyak. Kita ni kalau cakap panjang-panjang pun tak selesai juga. Nah, yang pentingnya kita nak faham, kemudian kita nak buat. Itu tujuan kita belajar. Sambungnya kita di muka surat 18. Muka surat 18, fardu wudu. Fardu wudu ataupun tulis di kita rukun wudu. Fardu dengan rukun itu sama. Dalam bab fiqh kita ni, kalau kata fardu, rukun, sama. Maksud dianya perkara yang mesti kena buat. Kalau tak buat, tak jadi. Itu dia panggil fardu ataupun rukun. Maknanya beberapa perkara ni rukun ni, kalau kita tak buat, tak jadilah solat kita tu. Hak lain-lain kalau hak sunat tak buat boleh lagi. Cuma kurang dari sudut pahala kan? Kurang dari sudut pahala. Tapi rukun ni tak buat tak jadi. Itu dia panggil rukun wudu. Rukun yang pertama dalam kitab kita ni, para jemaah sekalian, dia pecah. Rukun, sunat, pembatal. Kalau kita nak buat amalan, kena campur dua. Rukun dengan sunat tu kena campur, barulah dia jadi. Yang kata, maknanya waktu kita belajar ni kita kena pisah. Kalau tidak kita keliru nanti. Hak ni rukun ke sunat ni? Sudah. Kalau tertinggal yang sunat, tak batal. Cuma kurang pahala. Tapi kalau tinggal rukun, tak sah, tak jadi kan. Maka kita belajar satu-satu, kemudian kita campur, insya-Allah di akhir ni nanti. Rukun yang pertama, niat. Maka hendaklah diniatkan mengangkat hadas ataupun berwudu. Senang ya kitanya. Bila kita nak ambil wudu, kita niat, aku angkat hadas, nawaitu raf'al hadathi, ataupun nawaitul wudu, saja aku berwudu. Niat. Ada juga dalam kitab fiqh dia kata jangan persempitkan. Ada kata aku ambil wuduk ni untuk baca Quran. Tak boleh masa solat pula. Kita buka je. Dia panggil niat terbuka, saja aku mengangkat hadas, saja aku ambil wuduk, selesai. Semua perkara yang memerlukan wuduk, baca Quran, pegang Quran, tawaf, solat, ada wuduk, jadi berlaku. Kita perluaskan dia. Manakah dalil niat ni? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan, tiap-tiap pekerja amalan itu hendaklah dia dengan niat. Mana perkara-perkara yang terlibat dengan ibadat kena ada niat. Perkara yang ada kalau kita berniat jadi ke tidak? Insya-Allah ada huraian di bawah. Ini penting huraian ini. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang pertama dalam Bukhari, Imam Bukhari dia bawa dua hadis. Teman-teman belajar. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis akhir sekali, kalimatani khafifatan alal lisan. Dua kalimah yang ringan atas lidah. Kata di ulama hadis, itulah cerdiknya Imam Bukhari. Dia mula dengan khija dia, nak mula letak khija, niat. Sudah khija, wa nadha'ul mawazin al-qis. Allah Taala kata, aku letak neraca timbangan. Kalau niat mempunuh tengah jalan, atas neraca timbangan rusak. Kalau niat tu berterusai baik, insya-Allah di atas neraca timbangan berat. Itu dia panggil ilmu motivasi. Niat pada bahasa dengan makna menyengaja, menhaja, sengaja. Itu dia panggil. Dalam bahasa kata qasad. Kita niat sengaja nak buat benda tu. Kalau tidak tak jadi. Kenapa basuh muka tu? Sejuk.
tidak niat nak ambil wudu kan. Kita akan sebut nanti. Pada syarak dia panggil berkehendak menghadap kepada suatu pekerjaan kerana menuntut keredaan Allah Azza wa Jalla dan kerana menjunjung perintahnya. Dalam bahasa kita dipanggil qasdu syai'in muqtadinan bi fi'lihi. Qasdu syai' mana kita niat nak buat sesuatu berserta dengan buat. Niat sekali dengan buat. Pasal tu lagi kita nak ambil wudu, kita nak basuh muka tu niat sekali dengan dia. Itu dia panggil niat sekali dengan buat. Kalau kita niat awal lagi, duduk rumah, duduk nak pergi tandas tu niat dah. Itu khilaf para ulama kata tak boleh. Hak kenanya niat sekali dengan buat. Yang demikian, tanda tuan-tuan, tanda di tepi kita beza di antara adat dengan ibadat. Ya demikian terbezalah di antara ibadat dengan adat. Siapa yang membezakan di antara adat dengan ibadat? Niat. Niat membezakan adat dengan ibadat. Contohnya seperti duduk. Kadang-kadang kerana duduk beriktikaf. Dan kadang-kadang pula hanya duduk beristirahat. Kita masuk dalam masjid nak berehat. Duduk nada ni belunjur betih. Tak niat apa-apa. Duduk. Tapi kalau masuk dengan niat iktikaf, duduk boleh pahala. Itu berbeza. Duduk sama duduk. Kan? Sama juga dengan kita mandi. Ada mandi nak sejuk. Ada mandi raf al-hadasil akbar. Mandi, orang panggil mandi baca. Tak, mandi niat. Itu kerja lain. Kerja orang tua-tua. Itu kena niat. Mandi lagu tu juga. Tapi yang ni berniat, yang satu lagi tak payah niat. Dia jadi automatik pakai mandi. Itu membezakan di antara adat dengan ibadat. Satu tanda. Tuan-tuan tulis itu niat, dua fungsi niat. Yang pertama membezakan di antara adat ibadat dengan adat. Kita duduk iktikaf. Tak sama dengan duduk saja. Para jemaah masuk masjid, niat iktikaf ke tak? Tulis dinding tu. Tapi niat tak tahu lagi. Oh, semua masjid tulis nawaitul iktikaf, dinding iktikaf. Adakah kita iktikaf atau tidak? Dah. Maka kita balik pada kita. Masya-Allah tabarakallah. Baik, tulis yang kedua. Niat yang membezakan di antara sesama ibadat. Yang kedua, niat membezakan di antara sama-sama ibadat. Tengok ni. Ataupun berbezalah tertibnya seperti sembahyang. Satu masa kerana sembahyang fardu dan pada masa yang lain pula kerana salat sunat. Lebih-lebih lagi salat subuh. Qabliyah subuh 2 rakaat dengan salat subuh 2 rakaat sama atau sama? Sama. Apa yang membeza kedua tu? Niat. Saja aku salat qabliyah subuh. Saja aku salat sunat fajar. Habis sunat fajar 2 rakaat kita qamat, aku salat fardu sujud. Yang membezakan dia apa dia? Yang membezakan dia tu niat. Maka niat membezakan di antara adat dengan ibadat. Itu yang pertama. Yang kedua, niat membezakan sesama ibadat. Niat membeza sama-sama ibadat. Satu lagi tanda yang ketiga, niat menaik darjat perkara yang harus berpahala. Ini 3. Tulis nombor 3. Niat juga menukar perkara yang harus menjadi ibadat. Contohnya kita makan nasi. Orang tanya, kenapa makan tu? Kenapa makan? Oh, lapar. Nak kenyang. Tak ada apa boleh. Lepas tu kita tandas. Dah. Tapi kalau kita niat, kenapa makan? Sebab nak menguatkan tubuh kita. Kenapa nak kuat tubuh? Nak beribadat. Boleh pahala. Kalau orang tanya, kenapa kahwin? Suka-suka. Orang nikah, kita nikah juga. Tapi kenapa kahwin? Nak meramaikan zuriat yang salihah. Nak meramaikan umat Muhammad. Nak melahirkan para mujahidin yang menegak agama Allah. Boleh pahala. Lagi bersungguh,
Lagi acak kali, lagi banyak pahala. Pasal niat tadi. Itu kita kena motivasi. Anak-anak nak kahwin ni sungguh pasal niat baik kerana nak melahirkan zuriat yang salihah, nak meramai ke umat Muhammad, nak menguatkan syaukatul Islam, tentera Islam, dan juga nak kawal nafsu kita supaya tidak terjebak dengan benda mungkar. Boleh pahala. Baik. Syarat-syarat niat, apa syarat dia? Hendaklah orang yang berniat itu Islam. Kalau orang kafir mari ni aku niat baik ni, tak ada, tak jadi dah, dia terpakai sakat tu ya. Yang kedua adalah orang yang itu mumayyiz. Tulis. Bawah baris itu. Mumayyiz maknanya orang yang tahu membezakan antara benda baik dengan benda buruk. Maknanya bukan kanak-kanak lah, orang yang sudah mumayyiz. Syarat yang ketiga, janganlah niat itu tergantung. Niat tu mesti amal apa tu? Wudu habis. Jadi kalau niat tergantung, makna niat tak jelas. Tengok contoh di sini. Sesiapa yang berniat dengan wuduknya itu kerana hendak bersejuk-sejuk. Kita kenapa ambil wuduk? Panas dah sejuk. Ataupun sesuatu yang boleh menghasilkannya dengan tiada berqasad. Apa dia? Benda ni kalau kita tak niat pun jadi. Beserta niat yang menggambarkan seperti bersih-bersih. Kita mandi kerana nak bersihkan tubuh, kerana nak sejuk, panas, maka memadailah kerana hasilnya itu dengan ketiadaan berniat. Jadi kita tak boleh. Kita kena niat mandi kerana nak angkat hadas. Mandi kerana apa? Ikut sunnah. Contohnya sunat nak pergi solat Jumaat kena mandi, sunat hari Jumaat. Niat mandi baru boleh pahala. Kenapa mandi? Biasa lah kita ni 3-4 kali sehari mandi. Tak boleh pahala. Perbuatan sama. Tapi ada benda yang terhasil tanpa niat, seperti mandi. Tetapi ada benda yang kalau tak niat tak jadi, iaitulah mandi hadas. Dan seperti orang yang berniat, tulis tepi kita, dia panggil tasyrik an-niyah. Bercampur niat. Niat kita campur. Bahasa Arab kata tasyrik. Tasyrik itu maknanya kembar niat. Macam mana nak jadi? Seperti orang yang sembahyang, berniat sembahyang dan menolak membayar hutang. Sudah. Macam mana kita niat lagu ni? Orang ni mari, dia berhutang dengan kawan ni. Contohlah kita kata nama Mamat. Mamat ni berhutang dengan kita, tapi dia tak semaya. Mamat, duit aku RM10 bayar. Kalau tak mau bayar, mari ikut aku pergi semaya. Naik beres itu. Pakai naik motor kaki dua tu semaya. Sudah semaya gugur hutang dia. Sah ke tak sah semaya? Itu timbul masalah. Sebab dia solat tadi dua dia nak gugur hutang dan juga nak semaya. Masalah ni panjang dibahas dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Contohnya dalam kitab Mughni al-Muhtaj, dan syarah-syarah dia dalam bahasa Arab dia panggil kamusallin nawas salata wa daf'al gharim fa innaha tujzi'u. Contohnya orang ni dia kata, "Mun kalau semaya aku bagi duit RM2." Dia semaya. Dapat RM2. Dia pun semaya. Tapi dia tak niat Allahu akbar usalli RM2 lah. Tak ada gitu. Dia niatnya usalli lillahi ta'ala. Aku solat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana RM2 kan. Mana niat sungguh lah. Tapi ada unsur solat RM2. Macam mana kita kata? Macam sekarang ni timbul isu ada masjid-masjid tertentu, masjid kita ni buat, kalau anak-anak mari solat subuh RM2 buat. Macam mana tu? Dia mari semaya kerana pudus, bukan kerana kita. Itu kembali kepada niat asal dia. Mana kalau betul-betul dia gitu, Imam Ghazali sebut dia, di akhir kitab ni, dia kata kita tengok niat dia tu mana lebih kuat, kerana dunia ke kerana Allah. Kalau dunia lebih tinggi, aku semaya subuh, muka dapat RM2. Kalau tidak, tak pergi juga, tak boleh pahala.
Sebab itulah benda-benda macam ni, perkara-perkara ibadat macam ni kita kena bincang betul-betul nak buat program. Takut orang mari kerana fulus, bukan kerana Allah. Habis kita nak menggalakkan orang macam mana? Boleh. Kita jangan buat macam tu. Kita buat siapa dia datang, insya-Allah ada hadiah. Hadiah ke apa tak tahu. Mari kita tanda. Cukup 40 pagi dia solat subuh, istihar, dapat sebuah basikal contohnya. Dia pun tak tahu dia boleh apa. Tapi kalau dia mari nampak dah rial lain, RM2 sekali solat, nampak dia panggil kebergantungan hati dia tu setara mana. Tengok dalam kitab. Dalam kitab ni kata, kamusallin, seperti orang yang solat, wadaf al-gharim, dan dia juga nak tolak au husul dinar. Dalam kitab Arab kata, dia solat kerana nak menolak membayar hutang ataupun ada hadiah tertentu. Kata dalam Hawashi Al-Syarwani, dia kata tidak batal, lam tabtul niat, tak batal niat dia tu. Niat dia masih. Maka sesungguhnya terbayarlah hutang dia tu. Kerana berbimbangnya dengan orang yang berhutang itu tiada dikehendakkan kepada niat. Maknanya kita nak bayar hutang tak perlu niat. Kita pergi solat lillahi ta'ala, tapi dah dia nak bagi duit, kita ambil. Ini perbahasan dia, menarik lah kan. Tengok dalam kitab Mughnil Muhtaj, dia bahas panjang di sini. Maka jika luput niat yang muktabar, niat muktabar sudah gugur. Contohnya, seperti bahawa berniat seorang kerana hendak bersejuk-sejuk sahaja. Kenapa mandi? Sejuk. Walhal lupa ia daripadanya. Sedangkan dia ada mandi junub, tapi dia tak niat, dia niat nak sejuk. Maka tiada sah membasuhnya itu. Tak sah. Pasal langsung tidak ada niat. Tapi kalau kita niat mandi hadas, waktu tu pula waktu panas kita nak niat nak sejuk tubuh, dua-dua dapat. Tidak macam. Tapi kalau ambil gugur hak asal, pergi ambil hak tepi, maka tak jadi hak asal. Dalam kitab kita ni. Maka tiada sahlah membasuhnya itu, yang dibasuhnya kerana hendak bersejuk-sejuk, dan hendaklah diulangnya membasuh itu dengan tiada payah berwuduk semula daripadanya. Contohnya kita niat wuduk dah, basuh muka siap. Siapa waktu sapu kepala, berasa panas kepala, terlupa kau niat asal, pakai niat nak basuh kepala, nak sejuk kepala ya. Bila jadi macam ni, kita kena ulang balik sapu kepala semula. Kepala tak basuh, sapu, minta maaf. Kita balik sapu kepala semula, sebab niat kita tadi tak jadi situ. Itu dia kata, kena ulang balik, tidak perlu daripada awal, tak payah diulang daripada awalnya. Ini adalah dengan nisbahnya sahnya. Adapun tentang pahala, baik, orang yang bercampur dua niat ni boleh pahala atau tak boleh pahala? Ini bahaya. Kata Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tokoh dalam mazhab Syafi'i, nama dia Badruddin Az-Zarkashi. Badruddin Az-Zarkashi kata apa? Amma as-shawab, perkara yang zahir itu tiada apa hasilnya. Maknanya zahir daripada apa yang kita nampak, oleh kerana dia niat bercampur, maka tak dapat hasil pahala. Sah wuduk dia, sah mandi dia, tapi pahala dia nya pergi ke hak dunia. Itu kata Imam Az-Zarkashi. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tengok dia bahas panjang di sini. Wa qala Al-Ghazali, Imam Ghazali telah memilih pula pada perkara yang disekutukan dalamnya ibadat. Mana sekutu sini bukan syirik, makna kembar niat. Niat nak sejuk, niat nak ni, dengan perkara dunia selain daripada riak. Anda tuan-tuan, kalau riak memang tak ada khilaf. Siapa dia orang ibadat kerana riak, tidak ada khilaf. Tapi hak ni tidak riak ni, cuma ada unsur lain. Macam kita hari ni kan, banyak juga ni. Kenapa solat duha rajin tu? Nak suruh boleh projek. Tuan-tuan nak tahu, pergi di surau depan dengan pejabat SUK tu, ramai orang maya duha situ. Fai duduk depan. Sudah maya duduk tiup fai. Kata berapa?
Nak minta pahala. Macam tu. Duha dulu. Jadi dianggap solat duha ni solat projek. Boleh pahala ke tidak? Ini bahaya. Tengok ni. Tapi jangan riak. Kalau riak tak ada khilaf. Iaitu Imam Ghazali kata, diiktibarkan bagi kesungguhannya orang yang beramal itu, maka jika kosak dunianya lebih kuat, tiadalah baginya pahala. Dan jika kosak agamanya pula yang lebih kuat, maka baginya adalah menurut kadarnya. Maknanya dunia tu ada, tapi asah kita solat ni bukan kerana dunia, kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi kita boleh pahala setakat tu. Kita kena ingatlah para jemaah sekalian, terutama sekali dalam masyarakat kita ni, masyarakat Melayu ni, banyak amalan-amalan kita berbayar. Itu bimbang kita, bayar. Di antara perkara yang anak rasa kita perlu ubahlah juga sistem ni, lepas maya jenazah, tengah duduk doa, ada ke tidak orang lalu kot celosah? Ada. Dia lalu wiga apa? Bapa wirwi. Orang mari solat jenazah kena ikhlas untuk Allah Ta'ala ampunkan jenazah ini. Jangan duduk mari tunggu siapa mari kedon. Napa tak apa ada, ini bahaya. Mana kalau dia mari kerana sampul, dia solat saja ya, tak boleh pahala. Itu bahaya kita. Tengok ni. Dalam kitab kata-kata, siapa lebih kuat? Imam Ghazali kata, Zarkashi kata tak. Tiada hasil, pahala tak ada. Tapi Imam Ghazali lebih lembut. Dia kata apa? Jika kosak agamanya pula yang lebih kuat, maka adalah baginya menurut kadarnya. Dan jika bersamaan dunia dengan agama sama banyak, gugur pahala saja berlaku. Tapi hak dunia dapat dah sampun, jangan buatlah. Tak usahlah pergi mana-mana pun, biar orang mari kerana lillahi ta'ala dia solat. Dia tak mikir sampul, dia tak mikir benda-benda lain nak ambil daripada hasil. Sebab solat jenazah ini fardu kifayah. Dan itulah pertolongan yang mampu kita beri kepada saudara kita yang sudah mati. Ikhlas doa kepada Allah. Kan Nabi sebut, antum syuhada, kamu ni saksi bagi pihak Allah Ta'ala di atas dunia ni. Tiba-tiba kita pergi saksi, lepas tu ambil bayar pula, susah. Sekali-sekala kita kena ubah budaya masyarakat tu, tak usah lah. Oh, dia kata kita nak sedekah, bukan masa tu sedekah. Nak sedekah, kita sedekah waktu lain. Jangan kait dengan ibadat yang kita buat. Kita sedekah masa lain. Oh, dia kata orang mari jauh, ada duit minyak. Cari hak tu, bagi duit minyak dia sudah. Yang penting kita cuba latih diri kita, ibadat kita ni biarlah khalisan lillah, kerana Allah Azza wa Jalla tidak bercampur dengan unsur-unsur benda lain. Insya-Allah. Baiklah. Ni tajuk niat ni. Bagus tuan Syekh kita ni. Kalau anda tengok dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i ni, 4 5 2 3 kitab yang sempat kita tengok, memang dia bahas panjang di sini. Dia panggil masalah tasyrik an-niyah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab fiqh tasyrikun niyah. Zarkashi kata tak dapat. Adamul husul. Imam Ghazali kata tengok siapa dia lebih kuat kan. Waqtara Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam ni pun ulama mazhab Syafi'i juga, dia kata apa? La ajra fihi mutlaqan. Tak ada pahala langsung. Siapa dia ada dalam niat dia tu nak benda dunia dalam ibadat dia. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita pindah kepada, kita habiskan tajuk kita ni. Manakah dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya, dan tidak disuruh mereka melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama baginya. Allah Ta'ala perintah kita ikhlas dalam ibadat, khalisan liwajhi, kita ikhlaskan kerana Allah. Pasal itulah dalam kitab fiqh kata kita tak payah sebut lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat, tak sebut lillahi ta'ala, tak ada masalah. Sebab bukan dengan mulut itu. Lillahi ta'ala ni apabila hati kita betul-betul ikhlas, itu yang diambil kira. Kalau mulut kata tapi hati tak ikut, tak jadi. Dalam kitab fiqh dia asingkan kan, dalam kitab kita belajar musalli, kosak, ta'aruk, ta'ayun, itu sudah ada. Maka kalimah lillahi ta'ala tak sebut pun tidak jadi masalah. Tamaklah kita. Yang pertama, niat. Kesimpulan kita dalam bab niat ni, niat membezakan di antara ibadat dengan adat. 1. Niat membezakan di antara sesama ibadat. 2. Niat menaik darjat
harus kepada ibadat. Maka dengan niat, kahwin dengan niat baik, semuanya dapat. Tapi kalau benda haram dengan baik, tak jadi. Kenapa awak mencuri? Lillahi ta'ala. Saya nak pergi ambil orang kaya ni bakhil, aku pergi curi bagi dia, nak pergi bantu orang miskin. Jadi tak jadi? La, tak mungkin. Kalau tidak, sedap orang tu. Aku curi pun kerana Allah. Kerana Allah juga curi. Sebab apa? Sebab nak bantu orang miskin. Si kaya ni bakhil hangit dia ni. Dalam kapur ni tak ada lah orang paling bakhil lah. Kita kata itu tak mungkin berlaku. Tak boleh. Dia panggil wasilah tidak mengharuskan cara. Cara tidak mengharuskan benda yang tak baik. Aku nak ambil matlamat aku baik. Tapi oleh kerana cara tak halal, tak mungkin. Kita berpindah kepada yang kedua, membasuh muka. Rukun yang kedua, basuh muka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum." Bila kamu nak solat, basuh muka dulu. Dalam Quran tak sebut niat. Dia tak sebut niat. Dia mula dengan basuh muka. Pasal itulah kata di para ulama, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang basah. Yang keringnya niat dengan tartib itu diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Nabi kita kata innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu dengan niat satu. Kemudian tartib bagaimana pula? Allah Ta'ala sudah tartibkan dia. Faghsilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum, tangan. Wa amsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Wa arjulakum, basuh kaki. Maknanya tartib mengikut Quran. Itu dia panggil istinbat. Rukun yang keenam tartib. Rukun yang kedua membasuh muka, maksudnya ialah membasuh. Muka kena basuh, bukannya sapu. Sama ada dengan perbuatan orang yang berwudu itu ataupun dengan pertolongan orang lain. Kita basuh sendiri atau orang tolong basuh, sah. Tapi hilang dia punya afdal, kan? Afdal yang sunatnya kita sendirilah basuh kita. Tapi kalau kita uzur, orang lain tolong ambil sembahyang, sah, tak ada jadi masalah. Begitulah hukumnya pada sekalian anggota. Orang tolong basuh muka, tolong basuh tolong sapu kepala, tolong basuh tangan, boleh. Dan hadnya, sempadan muka yang kita kena basuh itu daripada atas ialah daripada tempat tumbuh rambut. Biasa tumbuh rambut ni mana? Ni, dahi kita ni kan. Tumbuh rambut. Lepas tu dia kata tempat tumbuh rambut, dia tak kata tempat ada rambut. Kalau dalam kita kata tempat ada rambut, kalau orang rambut di tengah ni mana agak? Pak tengah basuh kepala. Basuh kepala bukan basuh muka. Ini bahasa kita ni, dia orang panggil close, orang ngaji undang dan dia panggil close awal-awal lagi. Bukan kata tempat ada rambut, tempat tumbuh rambut. Biasa tumbuh rambut sini. Kita apa sekat? Sehingga kesudahan janggutnya. Apa sini? Dagu kita, janggut kita habis sini. Kan? Itu dia panggil hak muka. Pasal tu dia nama dia wajah. Muka tu nama dia wajah. Sebab apa nama wajah? Sebab kita berhadap. Wajhan, makna kita berhadap muka kita dengan orang. Setakat mana nampak? Nampaklah sini. Lingkungan dia tu. Sehingga kesudahan janggutnya, yakni ke bawah dagu dan melentang, lebarnya ialah di antara dua belah telinga. Sini, dagu. Bawah. Kerana muka tiada dapat dihadapkan melainkan dengan demikian. Orang tak panggil, tengok kau ni, orang tak panggil muka ni, panggil tepi. Ini muka tu mana tempat kita berada. Dan wajib membasuh satu juzuk daripada kepala dan daripada yang tiada ada rambut. Orang tak ada rambut langsung, kena sapu juga sikit biar sapa ke kepala. Dan daripada bawah dagu. Sepatutnya dagu kita habiskan ni, kita perlebih sikit. Sebab apa perlebih? Sebab kaedah kata ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Artinya barang yang tiada sempurna wajib melainkan dengannya, maka iaitu hukumnya wajib. Apa dia maksud dia? Basuh muka ni wajib kita basuh semua sempadan muka. Betul? Tapi bila mari sempadan, dia mesti langgar sikit. Betul tak? Kita nak ambil tempat tumbuh rambut sekat ni, tapi kena lebih sikit sampai ke kepala. Pasal kalau tidak, tak sampai ke sempadan. Pasal itulah bila kita pergi sa'i, Allah kata as-safa baina, sa'i di antara Safa dengan Marwah, antara. Tak payah naik atas bukit.
Tapi oleh kerana muka ni nak seluruhnya, maka kita kena basuh juga sedikit daripada kepala. Dia bukan masuk dalam muka, tapi nak suruh semua basuhan tu lengkap. Muka tu terbasuh semua sekali. Itu dia. Dan wajib membasuh tiap-tiap bulu. Bulu hudbun, nama bulu. Iaitulah bulu yang tumbuh di pelupuk mata. Ni atas mata ni ada tu bulu. Dan bulu kening, itu kena basuh. Iaitulah bulu yang tumbuh di sebelah atas mata kita. Mata kita ni ada bulu kening, ada bulu mata lah, bulu kecil ni. Bulu ada gerak ni, jadi penapis tu. Kena basuh tu. Dan misai. Mana misai? Misai atas ni, kan? Dan juga bulu yang tumbuh di atas bibir sebelah atas, nama dia misai. Dan bulu kumis. Mana ni? Ni hot ni. Ni topik ni. Dia panggil bulu yang tumbuh atas bibir sebelah bawah. Dan juga wajib membasuh bulu-bulu yang tumbuh di pipi. Dia panggil jambang ni, pipi kita ni. Sebab pipi ni masuk dalam mana? Dalam muka lagi, kan? Adapun janggut lelaki yang nipis, maka wajib membasuh zahir dan batinnya. Kena basuh belakang. Janggut nipis. Janggut kita ni nipis belakang ni. Janggut ayah haji kita tu boleh kira. Dia panggil janggut panjang. Sebab dia tak nampak. Tengok ni dia punya skill nipis tak nipis macam mana. Dan jika tebal, wajib membasuh zahirnya saja. Janggut kita tebal, kita basuh muka setakat tu, depan ni ya. Tak payah duduk tarik-tarik pada dalam. Itu rukunnya. Tapi kalau hak sunat dia panggil menyulati, itulah masuk celah tu. Boleh. Kerana susah menyampaikan air kepadanya, lagi pula yang tebal itu jarang. Dalam ramai-ramai sebuah masjid ni berapa orang hak tebal? Seorang ada. Mudah masuk air. Kena sulak lah. Nah, tapi kalau yang penting kalau basuh depan apa boleh dah. Itu dia punya kaedah. Tengok ni ada kitab. Ada lagi. Adapun mana dalil annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fagharafa ghurfatan ghasala biha wajhahu, rawahul Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, maka ia mencebok dengan sekali cebok, membasuh ia akan mukanya. Nabi kita ni sekali ambil wuduk, air dia berapa banyak? Dulu kita bincang air berapa banyak? Secupok. Mandi segantang. Secupok ni banyak mana? Sikit air tu. Kalau basuh habis ni tak cukup air. Janggut dia tebal. Janggut, sedangkan janggut yang mulia itu tebal. Dan dengan sekali cebok saja tiada sampai air pada ghalibnya, pada biasanya, maka cukuplah kita basuh depannya. Dan kedua belah jambang ataupun dua tali tudung ni sini, samalah seperti janggut hukumnya. Kalau tebal pakai basuh atas tu je. Kalau nipis kena sampai ke air ke kulit. Alhamdulillah. Ta'rif tebal. Nak tahu tebal tu macam mana? Dia punya definisi. Ialah barang yang menutup kulit daripada pandangan orang yang di hadapannya berbeza, bersalahan, yang nipis. Nipis kita duduk depan dia tak nampak. Macam kita ni semua nipis belakang ni. Kelihatan kulitnya itu dia panggil nipis. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita boleh ambil setengah ya dulu. Kali ni boleh ambil 3 ya. Jadi setakat itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.